Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya rasa saudara-saudari tertunggu-tunggu ya ulasan saya ya berhubung dengan mesyuarat MKT yang berlangsung Jumaat lalu. Sekejap ya. Tertunggu-tunggu ulasan saya berhubung mesyuarat MKT UMNO yang berlangsung malam Jumaat lalu. Dan sebenarnya saya terima banyak permintaan ya untuk mengulas dan sepatutnya saya buat semalam tetapi tidak sempat ya. Jadi ada perkara yang telah diceritakan dan berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan sumber saya, ada perkara yang tidak diceritakan. Jadi hari ini saya akan mengulas ya apa yang ditunggu-tunggu oleh anda semua, iaitu mesyuarat MKT malam Jumaat. Apa yang diceritakan, apa yang tidak diceritakan, dan juga apa yang kita boleh jangkakan selepas ini. Baik. Saya pun sudah buat satu live dan saya pun telah jelaskan langkah mengejut ya memecat Tajuddin Abdul Rahman daripada MKT. Sepintas lalu Tajuddin ini bukannya menteri. Sekarang ni kluster mahkamah ingin menekan menteri-menteri untuk diadakan PRU awal. Dan menurut apa yang saya maklum, kluster mahkamah ni sebenarnya nak PRU bulan depan. Okey. Baik. Jadi Ismail Sabri memang tidak bersetuju. Sebab kita dah kaji, saya dah kaji bersama anda, tidak ada satu pun alasan kluster mahkamah berhubung perlunya PRU awal masuk akal, masuk logik dan sebagainya. Ya, tidak ada sebab untuk adakan PRU awal, melainkan kluster mahkamah ingin jaga kepentingan peribadi mereka, barangkali nak jaga tengkuk mereka. Okey. So, kemudian berlaku insiden Tajuddin dipecat. Jadi Tajuddin ni dia bukannya menteri, tapi memang ahli MKT, tapi bukan menteri. Walau bagaimanapun dia dipecat, dan kita, ataupun jika anda belum tahu lagi, Tajuddin ni hubungan dia dengan ahli-ahli menteri-menteri ya, menteri-menteri UMNO dan Bersatu yang menentang PRU awal ni cukup erat. Okey. Di belah Barisan Nasional sahaja 8 hingga 9 menteri tidak setuju PRU diawalkan. Dan Barisan Nasional ada 13 menteri. Maknanya majoriti cukup besar tidak setuju PRU diawalkan. Kalau babak Perikatan Nasional memang tidak setuju. Jadi secara keseluruhannya, Kabinet Ismail Sabri adalah kabinet yang majoriti terlampau besar dia tidak setuju PRU awal. Baik, pemecatan Tajuddin ni berlaku selepas saya membuat satu live dan menceritakan bahawa kluster mahkamah sedang cuba menekan menteri-menteri untuk ubah fikiran. Menteri-menteri UMNO. Sebab apa? Akhirnya pencalonan mereka pada PRU 15 semuanya tertakluk kepada budi bicara Presiden Parti. Ya. So, langkah Tajuddin dilihat sebagai satu amaran awal kepada menteri-menteri ini. Baru Tajuddin dipecat. Tajuddin bukannya menteri. Esok menteri-menteri UMNO yang kebetulannya ahli MKT mungkin dipecat. Dan ada 3 menteri UMNO yang saya tahu adalah ahli MKT, Noh Omar, Mat Zee Khalid dan seorang lagi tu apa nama dia, American tu lupa okey. So 3. okey. Dan juga Ismail Sabri yang Perdana Menteri juga ahli MKT. Jadi esok mereka boleh dipecat ya. Malam sebelum nak adakan mesyuarat Tajuddin dipecat, maknanya pemecatan dia ada kaitan dengan mesyuarat, kerana kehadiran Tajuddin akan merupakan satu undi menentang PRU awal.
Dan sebagai ganti dia, dengan tergesa-gesa sebelum mesyuarat, dibawa masuk Isham Jalil yang dikira orang kuat, orang kanan Najib. Ya, cara bercakap pun macam Najib. Seolah bila kita lihat tak lihat gambar, kita dengar suara macam Najib, ya. Dia diusung masuk ke dalam mesyuarat MKT, dijadikan ahli MKT, dan dia sememangnya akan menyokong PRU awal, dan kehadiran dia dalam mesyuarat itu dikira dilihatlah sebagai proksi Najib, macam ada suara Najib dalam MKT. Okey. Jadi kalau kita lihat sebelum mesyuarat MKT itu, Zahid beritahu satu keputusan penting berkait dengan PRU akan dibuat. Tetapi selepas mesyuarat MKT, apabila dibuat kenyataan media, diceritakan terutamanya isu-isu bersangkut harga barangan. Ya. Kalau babat PRU, apa yang diceritakan tidak berbeza dengan apa yang sudah diceritakan dulu dalam mesyuarat MKT yang terdahulu, dan di dalam PAU dan di dalam PAU khas. Jadi tidak ada sebarang perubahan berhubung PRU. Tapi Zahid kata ada satu keputusan penting berhubung PRU akan dibuat. Jadi di mana keputusan penting tu? Mengapa kita tak dengar keputusan penting itu? So saya dipahamkan sebenarnya agenda utama mesyuarat itu seharusnya membincangkan PRU awal, khususnya PRU bulan depan, untuk membuat satu ketetapan. Tetapi selepas Tajuddin dipecat, mungkin Zahid fikir, ya, kluster majoriti menteri-menteri UMNO ni akan terganggu gugat dengan pemecatan tu, menjadi takut dan akan beralih sokong PRU awal. Ya, bukan hanya mereka boleh dipecat dari MKT, silap-silap dipecat dari UMNO. Ya, jadi itu mungkin tanggapan Zahid. Saya dipahamkan bahawa sebelum mesyuarat, Zahid mendapat tahu bahawa tindakan memecat Tajuddin tidak membawa impak yang mungkin dirancang, tetapi sebaliknya telah memarahkan menteri-menteri UMNO, memarahkan Ismail Sabri, malah meningkatkan tekad mereka untuk terus menentang pembubaran awal Parlimen. Dan disebabkan itu, saya lihat mesyuarat MKT seolah-olah agenda dia pada saat terakhir diubah, dan akhirnya tidak jadi Zahid, ya, untuk mendapatkan persetujuan seluruh atau majoriti MKT agar Parlimen dibubarkan segera dan PRU diadakan bulan depan. Dan sebab itulah bila akhirnya kenyataan media dibuat oleh MKT, maka tidak ada sebarang keputusan penting berhubung PRU yang diumumkan. Ya, maknanya niat, ya, pecat Tajuddin, adakan mesyuarat tergempar tu semuanya gagal. Ya. Dan yang pelik, mereka berbincang nasihat kepada kerajaan berhubung cara-cara menangani harga barangan. Tetapi menteri-menteri adalah utama yang memegang portfolio utama berhubung kawalan harga barangan dan sebagainya adalah menteri UMNO. Ada 13 menteri ada 12 menteri UMNO dan seorang Perdana Menteri UMNO di dalam kerajaan. Dan UMNO dah mengaku itu kerajaan UMNO. Ismail Sabri dah mengaku itu kerajaan UMNO. Pernah disebut oleh kluster mahkamah ianya kerajaan UMNO. Ahmad Maslan pernah sebut. Jadi kalau UMNO nak buat mesyuarat untuk bincangkan apa yang kerajaan UMNO lakukan dan kemudian umum kepada media, bukannya kepada Perdana Menteri, teramat pelik. Jadi mesyuarat MKT itu seolah-olah memberi persepsi kami MKT bukan bersama dengan kerajaan Ismail Sabri. Jadi pelik, nampak pelik sikit. Seharusnya benda-benda yang dibincangkan, nasihat kepada kerajaan bersangkut terus dengan tadbir urus negara dan sebagainya, dasar kerajaan dan sebagainya, dan semestinya merupakan di bawah bidang kuasa Perdana Menteri dan Barisan Jemaah Menteri. Jadi MKT seharusnya mengusahakan satu mesyuarat bersama Perdana Menteri untuk membincangkan perkara ni, dan jika difikirkan perlu, Perdana Menteri yang buat kenyataan, media. Ini tidak. Perdana Menteri Ismail Sabri, untuk makluman saudara-saudari, tidak hadir mesyuarat MKT, tetapi Zahid teruskan mesyuarat tersebut. Jadi pelik. So itulah saya dipahamkan agenda utama sebenarnya nak bincang, ya, berhubung PRU bulan depan, tetapi tak jadi kerana langkah nak
pecat Tajudin, nak bawa masuk Hisham Jalil tu, kononnya mungkin nak takutkan menteri-menteri supaya bersetuju tu, backfire. Ya, jadi semuanya bertambah kuat tekad mereka untuk tidak melayan kluster mahkamah. Bertambah kuat tekad Ismail Sabri untuk tidak melayan kluster mahkamah. Jadi sekarang kluster mahkamah bolehlah cuba pecat Ismail Sabri, pecat menteri-menteri, bukan hanya dari MKT, pecat terus dari UMNO pun. Saya rasa mereka dah sampai satu tahap, mereka dah tak kisah. Sebab Ismail Sabri, Zahid nak tunjuk siapa bos. Ya, dia nak tunjuk siapa bos, dia nak bully. Ya. Tetapi alasan dia untuk PRU awal tidak masuk akal, dan dia menekan, memaksa kerajaan melakukan apa yang dia hendak, sedangkan itu adalah sesuatu keputusan kerajaan. UMNO setakat cadangkan, jadi sudah melampaui batas. Jadi saya lihat mereka ni dah bersedia untuk segala kemungkinan, dan saya jangkakan jika ada pemecatan berlaku dari UMNO, berkemungkinan besar ya, Ismail Sabri dan menteri-menteri ini akan memasuki parti baru. Saya fikir parti yang ditubuhkan oleh abang kepada Ismail Sabri. Barangkali itulah sebabnya parti itu ditubuhkan sebagai standby. Ini hanya pemikiran saya, ya. Dan saya dah beritahu Pakatan Harapan tidak bersedia untuk PRU. Jika kluster mahkamah cuba apa-apa untuk tarik sokongan dan sebagainya, mereka hanya ada 5-6 atau maksimum pun 7 ahli parlimen yang mungkin bersetuju dengan helah mereka ni. Tapi akhirnya Ismail Sabri sudah pasti akan masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan, MOU baru dan sebagainya, di mana kali ini dia akan meminta sokongan terus ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Jadi menteri-menteri UMNO yang 3-4 yang menentang Ismail Sabri ni, yang ingin PRU awal tu, mungkin boleh digantikan dengan menteri-menteri dari Pakatan Harapan. Jadi ini akan berlaku, dan saya sekali lagi amat yakin sekarang, masih saya letak kat 80% tahap keyakinan, PRU tidak diadakan tahun ini. Ya. Jadi saya masih letak 20% kemungkinan ianya boleh berlaku lah, sebab dalam politik kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam 24 jam. Ya. So kluster mahkamah sebenarnya sudah makin terhimpit, makin terdesak, dan orang terdesak selalu buat keputusan bodoh. Keputusan memecat Tajudin, walaupun saya bukan penyokong Tajudin dan sebagainya, keputusan memecat Tajudin, cara ianya dilakukan menonjolkan dengan jelas keterdesakan kluster mahkamah. Malam ni nak mesyuarat, hari itu pecat, hari itu lantik Hisham Jalil, Zahid nak tunjuk siapa bos. Tapi bagi Ismail Sabri, pirah kau, tak layan, malah mesyuarat tak pergi pun. Ya. So itu pencerahan saya hari ini. Dan anda lihat perkembangan ini sejajar dengan apa yang telah saya ceritakan selama ini. Ya. So, jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya dari sekarang. Dan sila hadkan soalan kepada isu ini, sebab saya pun diminta komen berkenaan dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung Singapura dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada orang tanya ini itu buat ulasan, saya tak nak buat. Ada orang tanya mengapa anda tidak bawa kenyataan itu. Sebab saya lihat media memanipulasi kenyataan Tun. Jadi sukar bagi saya membawanya. Ya. Rahmat Hussein, kalau Wad Jahid nak PRU 15 dipercepatkan, kos PRU tu siapa nak bayar? Wad Jahid promo ingat duit. Ya, betul. Rohaizat Kasim, kluster mahkamah dah macam Illuminati. Pokoknya ini isu berkait kerajaan, keputusan kerajaan. Zahid, kluster mahkamah MKT perlu ingat, mereka bukannya kerajaan. Walaupun ada ahli-ahli kerajaan dalam MKT, tapi mereka bukannya kerajaan. Sebarang keputusan MKT hanya berupa cadangan. Jadi Zahid perlu bezakan
antara fungsi Ismail Sabri sebagai ahli MKT dan fungsi Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan kena hormati perbezaan fungsi tersebut. Jadi jangan ambil kesempatan untuk menggunakan fungsi yang bertindih ini untuk memaksa sesuatu keputusan. Jangan pula UMNO cuba memijak kerajaan. Itu dah melampaui batas dan itu sudah jadi biadab, kelakuan sumbang. Dan anda menekan menteri yang ada tanggungjawab dia kepada kerajaan. Biar orang kata dia gagal ke tak gagal, saya berfikir kerajaan ni agak gagal sikit, tetapi itu soal tepi. Pokoknya sekarang ni kita kena bezakan fungsi. So Zahid, kalau nak cadangkan kepada kerajaan, buat cara betul. Bila buat cara nak pecat Tajuddin, kemudian nak bawa Isham Jalil, inilah jadinya semuanya jadi dalca kurma parpukari. Sepatutnya anda lihat benda yang anda cadangkan seluruhnya, tak kira harga barangan dan sebagainya, semuanya melibatkan dasar kerajaan dan sebagainya. Kalau kerajaan, bukannya kerajaan UMNO, tak apa, kita faham UMNO buat mesyuarat MKT, kemudian dia buat pengumuman media. Ini kerajaan UMNO. Jadi sekarang harusnya MKT tunggu bila Ismail Sabri boleh hadir, bukannya sebagai ahli MKT tetapi sebagai ahli kerajaan, kemudian duduk bincang dengan dia, dan jika ada pun kenyataan media, Ismail Sabri yang buat. Jadi kena faham peranan masing-masing. Ini tidak. Bila Zahid benarkan Ahmad Maslan membuat kenyataan berhubung keputusan MKT menerusi media, ini dah kira menyisih Perdana Menteri dan berkelakuan seolah-olah UMNO ni pembangkang. Tapi pelik, UMNO ni kerajaan. Fikir-fikirkanlah. Muhammad Fazil Hussein, bubar parlimen biar rakyat tentukan. Ini bukan cerita parlimen ni seolah-olah bapak kita yang punya nak bubar bila-bila. Tahun depan memang penggal penuh parlimen ke-14 nak berakhir. Parlimen tidak diancam oleh sesiapa melainkan kluster mahkamah sendiri. Kluster mahkamah kata parlimen terancam, kerajaan terancam. Sebenarnya yang ancam depa. Orang yang kata ianya terancam, depa yang mengancam, bukannya orang lain. Jadi ini bukan parlimen bapak kita punya nak bubar bila ikut suka hati. Dah nak setahun Julai depan nak penggal penuh parlimen ke-14 berakhir. Tidak ada sebarang alasan mengapa parlimen perlu dibubar sekarang. Kluster mahkamah menipu kepada rakyat, dan rakyat memang cukup muak, dan rakyat tidak meminta PRU awal. Walaupun jika PRU awal berlaku, saya jangka ramai akan keluar kali ini, tetapi mereka tidak minta. Mereka tidak minta. Dan alasan BN kononnya dia akan menang, itu alasan penipu bodoh. Sebab dia guna Johor. Johor ni tak boleh diguna. Sebab orang tunggu PRU, orang tak nak keluar PRN. Di Johor hampir 50% tak keluar mengundi. Itu pun prestasi BN menurun. Dia menang pilihan raya bukan sebab prestasi dia meningkat. Prestasi dia menurun. Tapi dia menang sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi alasan dia akan menang pun satu alasan penipu. Jadi retorik bubar je parlimen biar rakyat tentukan, ini adalah retorika dangkal. Minta maaf, saya terpaksa beritahu. Kita tidak boleh ikut emosi dan sebagainya. Kita tidak boleh benarkan satu kelompok, satu kluster yang hanya sebab nak selamatkan tengkuk dia guna medan pilihan raya sehingga menyukarkan rakyat, membantutkan segala usaha untuk mentadbir urus negara, memulihkan ekonomi dan sebagainya, hanya kerana nak jaga kepentingan peribadi mereka, hanya kerana mereka terdesak. Itu satu kebodohan. Dan
biar saya setuju atau tidak setuju dengan kerajaan ni, biar saya suka atau tidak suka kerajaan ni, biarpun saya rasa kerajaan ni gagal, tetapi saya bersetuju jika Ismail Sabri terus menjadi Perdana Menteri sehingga penggal penuh Parlimen ke-14 berakhir. Jangan dilayan kluster mahkamah. Setakat ini apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri dari sudut itu adalah betul, kerana kita tidak boleh membenarkan satu kumpulan yang hanya memikirkan kepentingan peribadi mereka, memperdaya rakyat, memporak-perandakan politik negara. Kita tidak boleh membenarkan mereka terus melakukan perkara ni. Ya. Muhammad Badri, Ismail Sabri kena pastikan Najib dan Zahid are no longer active due to their conviction untuk menyelamatkan kedudukannya dan masa depannya. Dari sudut pencaturan politik itu betul. Dari sudut tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri, apa saya fikir dia harus lakukan, dan perkara ni pun ada disebut oleh Muhammad Hanif Katri, ialah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat politik berkuat kuasa serta-merta, dan penubuhan majlis. Jangan pula guna darurat politik untuk semata-mata berselindung dan menubuhkan satu majlis dengan orang-orang dia. Tak ada. Majlis ni komposisi dia biar Yang di-Pertuan Agong yang tentukan, biar ada negarawan, biar ada seperti Tun Mahathir, Tengku Razalih dan sebagainya. Biar ada satu majlis yang benar-benar boleh tadbir urus negara. Ismail Sabri boleh terus jadi Perdana Menteri. Zahid takut kes dia sangkut, ya. Siapa tu? Ada satulah nama dia sukar nak baca. Betul, tetapi yang paling takut saya kira adalah Najib. Sebab jika Queen's Counsel ditolak dan jika permohonan Najib berhubung kes Hakim Nazlan ditolak, maka Mahkamah Persekutuan berkemungkinan tinggi akan membuat keputusan Ogos ini. Sebab itulah saya fikir mereka menekan agar PRU diadakan bulan depan. Ya. Mereka tahu BN tak akan menang. Mereka sebenarnya tahu, mereka penipu semua BN akan menang. Mereka tahu jika ramai keluar BN akan kena teruk. Tetapi mereka juga yakin disebabkan perpecahan di dalam pembangkang, disebabkan setakat ini parti-parti alternatif tidak menunjukkan satu formula perpaduan yang nyata. Mereka juga tahu tidak ada orang lain yang akan menang, dan mereka nak cuba nasib untuk bergabung dengan kumpulan-kumpulan tertentu untuk bentuk kerajaan. Ya, itulah target mereka. Jangan terperdaya, ya, kononnya kluster mahkamah yakin mereka akan menang. Itu pembohongan. Farid Ku, kluster mahkamah sudah jadi samsing politik kerana terdesak. Betul, saya setuju. Saya setuju. Ya. Okey, saya akhiri live ini sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.